Allah, waktu itu mainlah isu DAP anti Melayu, DAP anti Islam. Yang membela DAP PAS. Mereka kata Tok Guni Agri terompah DAP. Lepas itu pula Lim Kit Siang pergi peluk dengan Haji Hadi. Gambar Lim Kit Siang peluk dengan Haji Hadi sampai sekarang pun ada lagi. Peluk dengan Lim Guan Eng. Hadirin sekalian, demonstrasi di Pulau Pinang ni boleh dikatakan ada setiap minggu. Lepas Jumaat tunjuk perasaan, lepas Jumaat tunjuk perasaan. Habislah Melayu. Tak boleh azan dah di Pulau Pinang. Akhirnya datang pilihan raya tahun DAP menang 2008 bersama Pakatan Rakyat. 2013 menang lagi sekali. UMNO dah mula merosot dah. Demonstrasi dah tak ada dah, kurang dah, hanya memorandum. Sebab apa? Kerajaan Pulau Pinang ni bantuan masjid dipertingkatkan, bantuan sekolah agama dipertingkatkan, orang yang hafal Quran diberi allowance, guru-guru agama sekolah-sekolah pondok dapat bantuan. Masuk penggal pilihan raya 2018, UMNO tinggal 2 kursi. PAS menang 1 kerana calon Pakatan Harapan seorang tu kena didapati bankrupt, tak boleh bertanding. Artinya sebab apa? Di Pulau Pinang orang melihat pentadbiran masjid terbaik menang Pulau Pinang. Bantuan sekolah agama terbaik dapat ke Pulau Pinang. Pentadbiran zakat terbaik dapat ke Pulau Pinang. Masjid paling bersih di Malaysia dapat Pulau Pinang. Sekarang di Pulau Pinang UMNO dan PAS tak boleh hidup dah. Sebab apa? Serangan-serangan itu tak laku di Pulau Pinang. Ustaz Hadi boleh berubah daripada pembela DAP kepada yang mengecam DAP. Dulu dia pertahankan DAP. DAP menentang darurat. DAP tidak bercanggah dengan Islam. Sekarang dia tulis surat kepada dunia Arab. Dia kata bahaya Islam di Malaysia. Ada ancaman, di antaranya kedudukan umat Islam terancam dan sebagainya. Tulis surat yang panjang, yang sebahagian besar isi kandungan suratnya itu pembohong. Di Pulau Pinang tak laku, di Kelantan, di lain tu Malaysia laku lagi isu DAP ni. Dan kami ni Parti Amanah dipanggil Pandap, Baru DAP, macam-macam. Dan isu ini dimainkan, dan inilah isu yang akhirnya berlaku perubahan kuasa pada tahun 2020 bulan Mac, di mana berlaku gerakan Sheraton untuk menyelamatkan Melayu dan Islam. Dimainkan. Tan Sri Mahyudin jumpa saya pun, kita kena buat kerajaan tanpa DAP. Mesti kerajaan Melayu Islam. Dan PAS pun bersama-sama berkempen. Yang sebelum ini mereka dengan UMNO ni cukup teruk. Saya dah jemu dengan penipuan lebay-lebay PAS ni. Saya boleh cakap begitu, saya timbalan presiden dulu, bukan orang kecil. Zaman kami ni, UMNO ni kami pandang cukup jijik. Saya sampai sekarang pun kalau tahu UMNO sembelih, saya makan masih lugar. Kerana ustaz-ustaz beritahu kepada kita sembelihan UMNO tak sah. Kawan-kawan saya banyak nak menikah, angkat nikah rumah mimpin-mimpin PAS dulu. Lepas tu baru balik kampung buat cara resmi ni. Sebenarnya dah menikah dah di Kuala Lumpur dengan ustaz-ustaz kita. Kita ni tak pandai agama, tak mendalam. Mereka asak pemikiran kita sebegitu rupa. Orang kita ni lintah 2 biji masjid, cari tu imam PAS. Ini sampai berlaku peristiwa Mamali. Lawan kita dengan UMNO jihad, mati kita syahid. Ni lebay-lebay beritahu kita. Sekarang berpeluk
UMNO sahabat kita. Sebab itulah pembohongan ustaz-ustaz ni saya melingkupkan masyarakat, melingkupkan keharmonian antara orang Islam. Sekarang macam mana nak telan balik fatwa-fatwa yang diberi dulu? Ini kakak Adilan ni banyak dulu UMNO ni. Kami dulu kalau panggil Kang Nuri, kami tak pergi. Kenapa? Lebay-lebay ni beritahu haram. Inilah hadirin sekalian yang suasana yang berlaku ini bukan hanya di Malaysia, di dunia Islam yang lain menyebabkan negara-negara orang Islam hancur. Kita hancur di Afghanistan, kita hancur di Syria, kita hancur di Iraq, kita hancur di Yaman, kita hancur di Somalia. Ini di antara peranan lebay-lebay yang mengeluarkan fatwa cara bebas ini. Sebab itu kita kena berani membuat pembaruan ini. Kita kena berani mengorak langkah ke hadapan. Saya berkeyakinan perubahan masyarakat kita, kalau tahun 40-an, 50-an, 60-an, orang boleh dikatakan golongan kiri, sosialisme atau komunisme mendapat pengaruh. 70-an, 80-an, 90-an, golongan Islamis mendapat pengaruh. Nak tahu mereka ini menjalankan Islam atau tidak, beri kuasa pada mereka. Bila beri kuasa, hancur. Sekarang orang bukan Islam mentertawakan pemimpin-pemimpin Islam. Kerana fatwa dan pandangan berubah setiap hari.